Didik TV KPM. Kita terus ke soalan satu untuk kertas 2, mengambil masa 2 jam setengah. 2 jam setengah tu masa yang lama. Jadi apa yang perlu, macam kita sebut atas tadi, format pentaksiran 5, 3, 5, 3, 2, kita kena tahu yang 5 ni apa benda. So dia akan, inilah 5. Inilah contoh-contoh 5. So anda perlu hafal takrif rojok apa benda. Jadi rojok menurut syarak raddul mar'ah ila nikah min talaq ghair ba'in fil iddah ala wajhi maksusah. Ini tak boleh reka. Kalau nak reka separuh, mereka diperuntukkan 2, anda hanya akan dapat separuh sahaja. Sebab reka rojok ni orang tu talak isteri dia, lepas tu dia menyesal. Dia rojok balik. Dapat satu je lah. Yang diperuntukkan 2 di sini. Begitu juga dalil yang diminta ma. Ini aras 5, aras yang rendah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalik in aradu islaha. Dia jawab sampai sini saja. Sampai sini saja yang dia jawab. So separuh saja dia dapat. Ataupun dia boleh pilih sebab ni arahan kita ataupun. Jadi datang Jibril, atani Jibril kata Nabi, faqala Jibril kata raji' Hafsah, wahai Muhammad, kau rujuklah Hafsah, fa innaha sawamatun qawamatun. Sesungguhnya Hafsah adalah orang yang suka berpuasa dan juga suka beribadah. Wa innaha zaujatuka fil jannah, beliaulah isteri kamu di syurga nanti. Jadi siapa yang tengah tunggu suami rujuk, kena banyak puasa. Jadi Ustaz, kalau soalan dia mad dalil ala masyru'iyyatir ruj'ah min al-kitab aw sunnah, nak jawab satu je ke 2 Ustaz? Okey, kita boleh pilih au kan litaghyir, anda boleh pilih kan sama ada dengan kitab. Kalau kita ingat Quran, so kita boleh keluarkan ayat ni. Kalau ingat sunnah, kita boleh keluarkan ayat ni. Baik. Okey. Seterusnya ke soalan ba, jelaskan wadih salasah min syuruti sihhatir raja'. Ini wadih. Soalan dia nombor 3 tadi. Memahami, mengingat, mengaplikasi. Okey, sini. Ini aras yang sederhana. Yang kita sebut 3 tadi kan. Selalunya dalam soalan, as-salasah ni dibolkan. Tugasan. Jelaskan 3 daripada syarat-syarat raja'. Pertama, bukan 3, bukan talak 3. Ayyakuna talak ba'da dukhul. Ini boleh pilih. Syafiqah. Boleh nombor 1, 2, 3. Ataupun yang paling pendek. Kaunuha muayyana, mesti confirm mana satu isteri yang awak nak cerai. Contoh dia ada isteri 4, ceraikan Alung. So dia Alung isteri yang sulung kan. Jadi dia boleh kena tentukan, dia tak boleh ceraikan bos. Seorang ni mesti aku cerai. Dia mesti spesifik. Ya, spesifik. Siapa yang awak nak tak nak ni? Okey. Ini boleh pilih lah. Pilih yang paling pendek pun tak apa. 3 je. Tak payah hafal banyak-banyak. 3 saja dia minta di sini. Sebab 3 peruntukan mereka paling banyak. 6. Kan ada 2, ada 4, ada 3, paling banyak dalam fiqh 6. So setiap poin hafal 3 saja untuk jawab syurut sihhatur raja'. Seterusnya ke soalan ma yajibu lil muqtadah ar-raj'iyah ghair nashizah. Apakah yang wajib terhadap orang yang beriddah, dia rujuk tapi dia tak pernah nusyuz derhaka kepada si suami. So suami kena beri juga dia penempatan ataupun nafkah, kena bagi tiap-tiap bulan sampailah habis iddah. Mal ihdad, al-ihdad ialah in takrif ini yang macam kita cakap tadi lah, yang mudah, 5 yang mudah. Jadi kena ingat tu 5 soalan mudah, 50 markah untuk kamu kuasai subjek ni. Senang. Bain, okey, bain dal, biasanya soalan bain yang paling susah dan sukar adalah soalan dal. Soalan dia dal. Rajih, bain, jelaskan, ni arahan. Ni tugasan kamu, beraskan tentang hukum seorang lelaki merujuk isteri dia yang dia talak sebelum dukhul. Dia kahwin-kahwin, dia menyesal, dia cerai isteri dia. Dia boleh talak, dia boleh rujuk, dia tak ada hak untuk rujuk. La tasih rujuk, ataupun kita pilih la rujuk lahu, dia tak boleh rujuk, dia kena kahwin semula. Li bainunatihi. Bainunah ini bermaksud satu istilah fiqh yang disebut kepada lelaki tidak punya kelayakan untuk merujuk isteri dia. Yang kedua, iddah mutallaqah qabla dukhul. Macam kita cakap tadi lah. Kahwin-kahwin, cerai. La iddata alaiha, dia tidak ada iddah berdasarkan
iza nakahtum mu'minat, apabila kamu kahwin dengan seorang mukmin, summa talaqtumuhun, tiba-tiba tak ada masalah apa, kau pergi tolak dia, apa hal? Qabla an tamassuhunna, sebelum kau sentuh dia, fama lakum alaihin minal iddah, wanita tersebut tidak ada iddah, tak tadunaha, untuk kau nak kira ke 4 bulan 10 hari itu tidak ada. Ini antara dalil dah. Yang kedua ni alasan sama, boleh jawab ayat Quran ni Al-Quran, ataupun juga dengan akliyah, menggunakan dalil akal. Jadi li adami istighal, untuk bersihkan adami istighal, tak perlu kita bersih sebab dia tak pernah sentuh perempuan tu. Seterusnya soalan as-sani, uzkur dalil. Macam tu juga uzkur, arahan dan tugasan. Ini yang 5 tadi, benda yang kena ingat dan kena hafal betul-betul. Uzkur dalil ala tahrimi zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jildah. Ini yang ni saja pun dah dua markah. Okey. Yang ni dah mansuh dah. Bacaan dia mansuh tapi hukum dia masih kekal. Boleh pilih salah satu daripada dalil ini. Had musan, rejam hatta yamut. Had ghair musan mi'ah jildah, ini fama hadduhuma. Ma ni macam kita cakap tadi, benda yang senang. Benda yang senang dan mudah. Rasa Syafiqah boleh jawab sebab senang. Macam senang, macam Ustaz. senang. Macam senang kalau saya hafal. Betul, dia kena kan? hafal. Dia kena hafal. Tambah PKP kita tak sekolah, hafal lah kerja korang. Ya, betul. Baru boleh jawab. Okey. Uzkur salah, benda senang juga. Sebutkan 3 saja, diminta apa yang kena sebut, arkan, syurut. So, arkan dan syurut adalah memahami yang tadi 5, memahami, mengingat. Arkan, rukun nak potong tangan orang bukan suka-suka hati. Dia ada rukun dia. Pertama, mesti ada benda yang dia curi. Kedua, mesti ada kecurian. Yang ketiga, mesti ada pencuri. Kan? Combine 3 ni baru boleh kita laksanakan hukum wuduk. Kalaulah tak ada orang curi hati, jam tak ada. So dia tak dinamakan curi hati, bukan masuk dalam masruf. Asyuratul qat'i al-baligh, mesti baligh. Ini syarat-syarat yang mudah ya. Akal, lepas tu nisab, rubuk dinai kita sebut tadi RM166 plus lah, untuk baru boleh kita potong tangan. Mesti nilai dia RM166 bersama dengan rubuk 1/4 daripada dinar. Kemudian nak potong tangan orang hudud ni, dia ada syarat dia. La milkun lahu fihi, bukan milik dia. Contoh dia hutang kat orang tu tak bayar, dia pergi curi. Tak boleh potong tangan dia sebab dia curi duit dia, kan? La syubhah fil mal, dia nak curi mesti harta yang confirm ada nilai menurut syarak. Tak boleh. Okey. Itu antara syarat-syarat yang perlu untuk kita, seorang qadi menilai semula baru jatuh hukum potong tangan. Bain hukum had ma'a ta'lil. Nampak sini ada satu. Yang ni tugasan, kemudian dia minta yang ni, dia nak benda ni pula. Biasanya soalan yang macam ni 6 markah, maksudnya 6 markah. Kat sini dia bagi 4 saja. Bain hukum, so kita kena jelaskan hukum. Hukum dia kat sini apa? Azzara basyara syakhsun imra'atan fima dunal fard. Seorang lelaki bersekedudukan dengan perempuan kena tangkap. So azzara, mahkamah perlu takzirkan dia sebab dia tak buat apa-apa pun. Takzir alai, ini pilihan yang kita ada. Kemudian li'annahu, sebab dia laisa minaz zina, dia tak buat apa pun, ataupun li'annahu muqaddimatuz zina. Okey. La yuhaddu. Yang kedua, apa hukum mukhtalis? Mukhtalis ni dia bukan mencuri, tapi dia menyalahguna kuasa. Duit yang kita simpan kat dia, dia pakai dan dia guna. So tak boleh hukum potong tangan. Dia bukan mencuri. Orang mencuri ni mesti ambil harta orang. Dia punya takrif dia mesti ambil harta orang dalam simpanan. Kalau dia ambil harta orang, orang bagi dia pegang, itu tak nak mencuri. Dia hanya salah penyelewengan. La yuqta', tak boleh potong tangan. Li hadis, kerana ada hadis tidak dinamakan, tidak dipotong tangan orang yang menyeleweng, meragut diambil depan-depan, kemudian khianat, menyalahguna kuasa. Apapun menyalahguna kuasa. Yang ketiga, dalil. Sama juga macam tadi. Yang mudah, ma ni yang mudah, dalil pula tu. Wa iza halaltum fastadu. Dalil berkenaan dengan buruan dan sembelihan. Buruan dan sembelihan. Jadi kalau kita ingat satu saja, dah kita dapat markah penuh. Dia ni minta satu, wow kan? Boleh pilih kan? Buruan dan sembelihan.
Ya, itu illa ma zakaitum, ini benda binatang yang kamu sembelih, uhilla lakumut thayyibat. So tiga-tiga ni boleh digunakan sebagai dalil. Tapi kita pilih satu je lah Ustaz. Pilih satu pun cukup. Pertama dia buruan dan sembelihan. Kemudian tu sebutkan dua. Uzkur ithnain mimma yusannu lidzabih fi zakatil haiwan. Sebutkan dua perkara yang sunat bagi orang yang sembelih binatang haiwan. Pertama, dia mesti tajamkan pisau menghadap kiblat. Yakula inda zabahiha, tengah nak sembelih tu bismillah ataupun selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang cakap nak sembelih binatang tak boleh pakai kain. Alah, sebab kita pakai pisau. Kan? Memanglah Ustaz, pakai pisau Ustaz. Yalah, benda yang tajam. Benda yang tajam kan. Yeah. Okey, seterusnya yang ketiga, hatisnain, datangkan dua daripada syarat-syarat buru menggunakan binatang yang kita latih. So dalam fiqh ada. So orang dulu memburu menggunakan anjing. So syarat dia mesti antakuna, mestilah binatang yang kita latih tu, syarat dia kat sini. Iza ursilat, bila kita suruh dia pergi memburu, dia pergi memburu. Bila kita cakap stop, inzajarat, dia stop. Dia dengar kata iza qatalat saidan lam ta'kul minhu syai'an, bila dia memburu sesuatu binatang buruan, dia tidak akan memakan benda tersebut. So dia akan balik dengan keadaan selamat. Okey, ini syarat-syarat, tiga syarat ini yang perlu ada dalam setiap buruan. Dia nak dua saja. Jadi kita pilihlah antara empat ni, pilih dua. Sebutkan ini berkaitan dengan pelantikan qadi. So kita kena ingat dah setiap tajuk, setiap soalan ni antara silibus yang wajib pelajar mengetahui. Pertama, sebutkan semua yang senang ni. 4 syarat melantik qadi. Ada disebut perempuan? Tak ada. So senang lah. Kita kena, walaupun kita tak pun setuju, laki, sebab kita nak lulus exam. Yalah tu. Yang kedua, mesti adil lah. Tak sekolah pun kita tahu. Nak jadi qadi, hakim, mestilah adil. Kemudian ada akal, tak gila. Orang gila mana boleh jadi kan? So mana tak susah. Islam. Dia nak 4 kita boleh bagi banyak kot. Apa lagi? Basiran. Tak boleh juling. Tak boleh mata tak nampak. So mesti dia nampak seorang qadi. Itu syarat-syarat qadi yang di dalam Islam. Hatisnain. Okey, berikan 2, semua yang senang-senang ni. Berikan 2 perkara yang wajib kepada qadi boleh buat. Dia mesti duduk an yusawiya baina qasmaini. Dia tak boleh berat sebelah. Kalau dia ni tuduh, dia ni yang menuduh, so dia tak boleh pergi. Dia kena duduk tengah-tengah. Fil majlis, mesti sama di dalam satu majlis. Dia mesti dengar semua tuduhan dan orang yang cakap saya tak bersalah. So dia kena dengar sama benda. Ini ada antara yang wajib. Kemudian fi lahzah, maksudnya fi dukhulihi ma alaihi. Ini banyak contoh. Dia nak 2 sahaja, so boleh pilih. Lepas tu yang penting apa? Talaqah wajah, dia mesti hadap, cakap hadap muka. Yang ni apa dia? Dia mesti nak mandang, disebut dalam fiqh disebut an-nazaru bi muakhkharil ain, kena pandang macam ni Syafiqah. Oh, dia tak boleh senyum Ustaz. Dia tak boleh senyum, dia tak boleh jeling, tak boleh. Jeling tak lagi, kawan tu kecil, aku salah ke? Kan? Dia tak dengar lah aku punya dia tak layan aku lah. Maknanya, so dia kena pakai 2 mata kat atas ni. Maknanya dia pakai 2 kat atas tu dan dia kena pandang 2 tu macam tu jugalah. Betul. Kita kalau mendengar orang pun kita serius tak? Yeah. Yang sebutkan 2 tempat yang makruh bagi qadi laksanakan. Pertama, dia masa dia marah, dia tak boleh time marah ataupun time dia lapar. Pergi makan dulu. Dahaga sangat-sangat, tak boleh. Ataupun dia tengah sedih. Ataupun dia tengah mana lagi? Sakit. Yang ni ngantuk. Tak boleh. Ataupun inda mudafa'atil ahadil akhbathin, nak terkucil. Dia kena settle dulu masa hajat dia, barulah dia boleh laksanakan apa yang nak, ataupun bersangatan
panas dan juga sejuk. Okey, yang terakhir, jelaskan hukum dan ta'lil. Ini pun 4 markah dia bagi. Yukrahu, jelaskan hukum melaksana qadhi, dia buat pelaksanaan mahkamah dia buat dalam masjid. Makruh. Sebab apa? Nak jaga suara, tak bising, sebab nanti bergaduh. Kan? So dia suruh makruh kita laksanakan pelaksanaan hukum hakam di dalam masjid. Yang kedua, bayin hukum yaqbalul qadhi hadiah. Hakim menerima hadiah. Boleh ke tak boleh? La yajuzu, takut nanti dia sogok, cuba sogok hukum dan dia buat muka kesian dengan sebab dia panggil rasuah pun mungkin. Okey. Soalan yang keempat berkaitan dengan faraid. Faraid ini susun bayin dua daripada hak yang muta'alliqah bitarikah. Pertama, mulakan selesaikan hutang, mulakan agihan mayat. Ini antara benda yang perlu kita buat. Dia nak dua saja. Jadi laksanakan hutang, agihan harta warisan. Ya, sebutkan yang kedua, uzkur itsnain min asbabil iras, sebab yang membolehkan kita dapat harta pusaka. Yang pertamanya mesti kerabat, yang kedua mesti kahwin. Kalau follow IG tak diterima. Saya follow IG dia, bolehkah saya dapat waris? Tak boleh. Yang penting kena kahwin ataupun adik abang. Okey. Untuk dapatkan harta warisan ya Ustaz. Ya. Didik TV KPM